Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri video-video saya yang menjelaskan keutamaan dan adab-adab solat berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam beberapa video sebelum ini saya ada menerangkan hadis-hadis, membacakan hadis-hadis yang menerangkan betapa besarnya fadilat solat berjemaah. Daripada hadis-hadis tersebut, ada beberapa penonton yang memberi feedback, yang memberi maklum balas bahawa mereka sedia mengetahui, sedia maklum tentang hadis-hadis tersebut, cuma mereka tidak pergi ke masjid atau surau untuk solat berjemaah di sana kerana sebab yang pertama ialah mereka berkata imam melakukan perkara-perkara bid'ah. Lalu mereka tidak mahu bersubahat, tidak mahu bercampur dengan bid'ah tersebut. Tentang perkara ini telah saya buat video yang khas menjelaskan tentangnya, iaitu solat di belakang imam yang muqtadi, imam yang melakukan bid'ah atau perkara fasik. Apakah penjelasan para ulama tentangnya? Sila tonton video tersebut. Okey, itu yang pertama. Kedua, ada pula yang memberi alasan bahawa mereka, macam saya kata, maklum dan ingin untuk solat berjemaah di masjid dan surau. Cumanya imam solat dengan laju, solat dengan pantas sehingga mereka tidak dapat memperolehi ketenangan mahupun kekhusyukan dalam solat tersebut. Apatah lagi apabila ia melibatkan perkara yang paling penting dalam solat, iaitu surah Al-Fatihah, di mana mereka tak sempat baca surah Fatihah, maksudnya tak sempat habiskan, imam sudah pun rukuk sehingga mereka pun terkejar-kejar untuk menghabiskan Al-Fatihah, kemudian terkejar-kejar rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya. Dan ini menimbulkan suasana yang tidak selesa sehingga mereka tidak mahu solat berjemaah di masjid atau surau. Jadi dalam video ni insya-Allah saya akan menjelaskan apakah yang patut dilakukan oleh makmum apabila mereka tidak sempat menghabiskan surah Al-Fatihah kerana imam sudah pun rukuk. Apakah yang patut mereka lakukan dan bagaimana untuk mereka meneruskan solat tersebut, tetap menghadiri solat berjemaah dan tetap juga memperolehi pahala ataupun ganjaran yang banyak di sebaliknya, ya. Baik, video ini memang panjang sikit sebab saya nak jelaskan perkara ini. Sebab perkara ini bukan saja dihadapi oleh mereka yang tidak mahu ke masjid dan surau kerana macam faktor saya sebut tadi, tetapi juga adalah sesuatu yang lazim dialami oleh saya dan anda apabila kita pergi ke masjid dan surau. Memang kerap kita temui imam yang laju, imam yang pantas sehingga kita belum habis baca surah Al-Fatihah, dia sudah berrukuk. Lalu apakah yang sepatutnya dilakukan? Okey, baik. Saya mulakan dengan perkara pertama bahawa membaca surah Al-Fatihah adalah wajib dan menjadi syarat sah solat dan ia disepakati oleh semua. Dalilnya hadis Sahih Bukhari nombor 714, jika penomboran Fathul Bari hadis nombor 756, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca pembuka kitab, pembuka Al-Quran, yang ini surah Al-Fatihah. Jadi semua orang wajib membaca surah Al-Fatihah. Pengecualian diberikan kepada orang yang baru memeluk Islam, di mana dia masih dalam proses untuk mempelajari surah Al-Fatihah, mempelajari cara-cara yang betul untuk menyebutnya, maka keuzuran ataupun pengecualian diberikan kepada mereka. Adapun selain itu, wajib membaca surah Al-Fatihah. Okey, yang ini semua maklum. Okey, sekarang kita masuk dalam solat berjemaah. Okey, bila nak bincang tentang hukum membaca surah Al-Fatihah dalam solat berjemaah, perlu dibezakan terlebih dahulu bahawa solat berjemaah ini terbahagi dua dalam konteks ini, yang ini rakaat yang sir dan rakaat yang jahar. Yang dimaksudkan dengan sir ialah imam membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Rakaat yang jahar ialah imam membaca surah Al-Fatihah secara kuat. Ada solat yang semua rakaat imam membaca surah Al-Fatihah secara jahar, seperti solat subuh. Rakaat pertama, rakaat kedua adalah rakaat yang jahar. Ada solat yang semua rakaatnya sir, seperti solat zuhur dan juga solat asar.
Ada solat yang rakaatnya bercampur antara jahar dan juga sir, seperti solat maghrib dan juga solat isyak, di mana 2 rakaat yang pertama adalah secara jahar, bakinya secara sir. Okey, bagi 2 jenis rakaat ini, 2 jenis jahar dan sir ini ada perinciannya. Baik, bagi rakaat yang sir, okey, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Saya ulangi, bagi rakaat yang sir, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Sempat habis ke tak, nanti kita bincang kemudian. Tapi dia wajib berusaha membaca surah Al-Fatihah. Bagi rakaat yang jahar, rakaat yang imam membaca surah Al-Fatihah yang secara kuat, maka berlaku khilaf. Pandangan pertama, pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Maknanya, setelah imam habis baca surah Al-Fatihah, imam dan makmum sama-sama sebut amin, kemudian imam sambung baca surah lain, sambil imam sedang baca surah lain, makmum membaca surah Al-Fatihah secara senyap. Okay, dalil kenapa kena tetap baca surah Al-Fatihah? Hadis Sahih Bukhari yang saya bacakan tadi. Ini pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Pandangan yang kedua dalam mazhab lain ialah makmum tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dilarang untuk membaca surah Fatihah. Sebaliknya, makmum mendengar surah yang dibaca oleh imam. Okey, apakah dalil mereka? Dalil mereka ialah surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 204, di mana Allah SWT berfirman, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitum la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah terhadap bacaan itu dan diamlah. Semoga dengan itu kalian memperoleh rahmat. Maka diam. Okey? Jadi bagi mazhab yang lain, apabila imam membaca surah Al-Fatihah, diam dengar. Setelah imam dah habis, sama-sama sebut amin. Kemudian imam membaca surah yang lain. Selepas Al-Fatihah, makmum tetap diam mendengar berdasarkan ayat 204 surah Al-A'raf ini. Bersamaan dengan ayat ini, terdapat juga beberapa hadis Nabi SAW yang melarang makmum daripada membaca apa-apa ketika imam sedang membaca surah. Selepas Al-Fatihah, hadis-hadis tersebut ada saya bagi dalam link di dalam kotak description di bawah ya. Jadi ini pandangan mazhab yang lain. Tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i menjawab hujah ini, menjawab dalil ini, ayat 204 surah Al-A'raf. Mereka berkata, ya maklum ayat ini, cumanya disebabkan surah Al-Fatihah itu tetap wajib dibaca berdasarkan hadis Sahih Bukhari yang saya bacakan tadi, maka makmum setelah imam habis membaca surah Al-Fatihah, apabila imam sambung baca surah yang lain, makmum tetap membaca surah Al-Fatihah secara senyap. Bila dah habis Fatihah, barulah makmum diam mendengar bacaan imam. Okey kan? Saya sebut betul tadi ya? Maknanya dalam mazhab Asy-Syafi'i mereka maklum ayat 204 surah Al-A'raf ini, tetapi mereka berkata makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Dah habis surah Fatihah, barulah makmum diam mendengar bacaan imam. Bagi mazhab yang lain pula, tak. Mereka kata makmum bagi rakaat yang jahar tetap diam daripada awal sehingga akhir untuk mendengar bacaan imam. Jadi ini khilaf yang masyhur dalam perkara ini ya. Baik. Kemudiannya bagi solat berjemaah, tadi dah katakan tentang membaca surah Al-Fatihah itu, bagaimana pula jika makmum tak sempat menghabiskan surah Al-Fatihah dan imam telah pun rukuk, apakah yang patut dilakukannya? Sebab perkara ini boleh berlaku dalam rakaat yang jahar, juga dalam rakaat yang sir. Katakanlah seseorang itu dia berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i dan dia solat subuh. Rakaat yang pertama tu, imam baca Al-Fatihah. Setelah sebut amin, dia pun mula baca Al-Fatihah. Tengok-tengok imam baca Inna A'tainakal Kautsar.
Sekejap je surah yang pendek dah terus rukuk. Dia belum lagi pun habis membaca surah Al-Fatihah. Apa yang patut dilakukan olehnya, ya. Jadi ini boleh berlaku untuk solat jahar dan juga untuk solat yang untuk rakaat yang jahar dan juga untuk rakaat yang sir. Lalu apakah yang patut dilakukannya? Jadi sebelum itu hendaklah dibezakan keadaan makmum, dan di sini ada dua keadaan. Pertama adalah makmum yang menyertai imam dalam suasana imam sudah pun mula membaca surah Al-Fatihah. Lalu dia pun masuk rakaat dan membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia tak sempat habis, imam sudah rukuk, dia pun ikut rukuk. Bahkan jika dia tak sempat membaca satu huruf sekalipun daripada surah Al-Fatihah, lalu dia mendapati imam rukuk, lalu dia pun turut rukuk sama. Dalilnya adalah hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Okey, nombor 741, jika penomboran Fathul Bari hadis nombor 783, tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Abu Bakrah. Bahawa dia datang ke masjid dan dia mendapati Nabi SAW sudah pun dalam keadaan rukuk. Lalu dia pun terus takbir, rukuk, dan dalam rukuk tu dia berjalan untuk memasuki saf. Okey, maknanya katakan yang ini imam sudah pun rukuk. Dia baru masuk masjid, tengok-tengok imam sudah rukuk. Lalu dia pun terus rukuk, sambil rukuk tu dia jalan masuk saf. Maknanya dia tak sempat baca Al-Fatihah langsung. Masuk masjid, tengok imam dah rukuk. Dia pun hanya katakan 3-4 saf di belakang dia tengah jalan tu. Dia terus takbir, terus rukuk dan jalan dalam rukuk memasuki saf. Bererti dia tidak sempat membaca Al-Fatihah walaupun satu huruf, tetapi dia sempat rukuk bersama dengan imam. Setelah habis solat, Rasulullah SAW memujinya dengan berkata, semoga Allah menambah semangatmu, akan tetapi janganlah diulangi perkara tersebut. Dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani menukil perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah maksud Nabi SAW janganlah diulangi lagi. Beliau mengemukakan, tak silap saya, 4 pandangan, dan pandangan keempat itu menyatakan bahawa yang dilarang, yang dimasukkan oleh Nabi janganlah diulangi lagi, ialah janganlah tergesa-gesa. Kerana dalam Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri ketika mensyarahkan hadis ini mengemukakan riwayat lain bahawa Abu Bakrah ni masuk dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan nafasnya laju, tercongak-congak sebab dia nak mengejar tu. Okay, padahal dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW ada mengajar untuk orang yang datang solat jemaah untuk datang dengan tenang. Dan apabila lambat pun tak apa, follow saja mana yang tertinggal itu, maka boleh dilakukan setelah mana rakaat yang tertinggal, boleh dilakukan setelah imam memberi salam, kan? Ini apa yang disebut sebagai makmum masbuk, betul? Okey, cuma berdasarkan hadis ini juga ia menjadi dalil bahawa jika seseorang itu baru saja menyertai solat jemaah dan dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam, maknanya tidak sempat menghabiskannya, dia tetap mendapat rakaat. Sebab Rasulullah SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi rakaat tersebut. Rasulullah SAW tidak berkata, terus rukuk tak baca Al-Fatihah, mana boleh, kena baca Al-Fatihah. Baginda tidak bersabda sedemikian. Dan inilah yang disebut sebagai sunnah takririyah. Baginda bersetuju atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seandainya membaca Fatihah itu tetap wajib dalam suasana seperti ini, sudah pasti Rasulullah SAW akan terus menegur saat itu juga. Sebab baginda bukan macam style kita. Style kita ni, nantilah aku carilah waktu sesuai nak tegur dia. Nantilah kita mengetih ke, mengopi ke, aku tegurlah dia nanti. Tak, Rasulullah SAW kalau kita baca hadis-hadis baginda, nampak sahabat buat salah, baginda akan terus tegur. Ataupun tunggu habis solat, terus tegur dan tidak ditangguh-tangguhkan. Dan inilah juga merupakan pandangan para ahli ilmu daripada kalangan generasi salafus soleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi. Okey, mari kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi hadis nombor 539 atau nombor 591 mengikut penomboran Syekh Ahmad Syakir, edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, daripada Muaz bin Jabal. Okey, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Okay, Nabi SAW bersabda, "Iza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imamu." Okay, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kalian mendatangi solat dan imam itu dalam satu posisi, maka hendaklah kamu berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Maknanya kita datang, tengok imam sedang rukuk, kita pun takbir terus rukuk. Tengok imam sedang iktidal, kita pun terus iktidal. Tengok imam sedang sujud, maka kita pun terus sujud. Sebab kadang-kadang ada yang makmum masbuk datang, tengok ada sujud, tak apa, biarlah dulu, aku tunggulah, nanti dia bangun baru aku join. Tak. Yang sunnahnya, sedang sujud pun kita terus takbir dan terus turun untuk sujud. Okey, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Setelah mengemukakan hadis ini, berkata Imam At-Tirmizi. Okey, Sunan At-Tirmizi ini, sebagaimana saya telah jelaskan dalam ketika yang lain, antara manfaat ataupun additional value daripada kitab ini ialah Imam At-Tirmizi akan menukil, akan menerangkan pandangan para tokoh, para ahli ilmu, para sahabat daripada kalangan generasi salafus soleh, baik dalam hal akidah maupun dalam hal ibadah. Jadi, kalau kita nak tahu bagaimanakah akidah dan ibadah generasi salafus soleh, generasi awal umat Islam, Sunan At-Tirmizi adalah salah satu rujukan yang bagus. Okey, sebagai contoh, setelah mengemukakan hadis ini, beliau berkata, Imam At-Tirmizi berkata, "Wal amalu ala haza inda ahli ilmi." Dan telah beramal tentang perkara ini oleh para ahli ilmu, yakni para ahli ilmu di kalangan generasi salafus soleh. Sebab Imam At-Tirmizi sendiri wafat tahun 279 Hijrah. Okey, beliau sambung lagi ya. Qalu, mereka berkata, para ahli ilmu ni berkata, "Iza ja'a rajulu wal imamu sajidun falyasjud wala tujzi'uhu tilkar raka'atu iza fatahur ruku'u ma'al imam." Okey, jadi beliau berkata, mereka, yakni para ahli ilmu generasi salafus soleh berkata, apabila seseorang itu datang dan mendapati imam sedang sujud, maka hendaklah dia sujud. Dan dia tidak mendapat rakaat tersebut apabila dia terlepas daripada rukuk bersama imam. Jadi, dalam susunan bahasa yang lain, apabila seseorang itu berjaya mendapat rukuk bersama imam, maka dia mendapat rakaat. Jika dia tak dapat rukuk bersama imam, dia hanya dapat iktidal, dia hanya dapat sujud, dia hanya dapat duduk antara dua sujud, dia hanya dapat bersama imam ketika duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, dia tidak mendapat rakaat. Okey, jadi di sini sekali para ahli ilmu daripada kalangan generasi salafus soleh juga berpegang bahawa jika makmum yang masbuk, yang lewat, yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah walaupun satu huruf, tetapi kemudian dia sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia mendapat rakaat. Okey, jadi ini bagi orang yang menyertai solat berjemaah sementara imam sudah pun membaca surah Al-Fatihah, sehinggalah ke tempoh the window tu, tempoh waktu tu, bila dia sertai solat jemaah, imam sudah pun rukuk. Lalu dia memang tak sempat baca surah Fatihah, dia pun turut rukuk, dia mendapat rakaat tersebut, dia tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Ini kes pertama ya. Okey, kes yang kedua, bagi makmum yang dapat bersama imam daripada permulaan rakaat. Saya ulangi, bagi tadi makmum yang join bila sudah pertengahan rakaat, tapi sebelum iktidal, paling-paling lewat dia dapat bersama rukuk. Tapi kes kedua, bagi makmum yang dapat bersama imam daripada permulaan rakaat lagi, bererti dia bersama imam sama-sama dapat mulakan bacaan surah Al-Fatihah meskipun secara sir, tetapi kemudian imam sudah rukuk sementara dia belum rukuk. Ini kes yang kita nak bincang tu kan. Jadi sekali lagi ada dua pandangan. Pandangan pertama, sis kita di Malaysia mazhab Syafi'i, saya bagi pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Jadi pandangan pertama mengikut pandangan yang masyhur, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i ialah makmum tetap wajib menghabiskan surah Al-Fatihah. Okey, pandangan dalam mazhab Syafi'i yang masyhur dalam isu ini ialah makmum tetap wajib menghabiskan surah Al-Fatihah meskipun imam sudah rukuk.
Lalu kemudian macam mana? Okey, dia terus membaca surah Al-Fatihah dan dia dibolehkan, dia diberi keuzuran untuk lewat daripada imam dengan kadar kelewatan maksimum 3 rukun fi'li. 3 rukun. Okey, sedikit tambahan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, rukun-rukun pergerakan ni dibezakan antara rukun yang pendek dan rukun yang panjang. Rukun yang panjang ialah rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Okey, adapun iktidal itu adalah rukun pendek. Duduk antara dua sujud adalah rukun pendek. Jadi mereka berkata, makmum terus membaca surah Al-Fatihah, dia boleh terlewat daripada pergerakan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Kalau nak kira rukun yang pendek itu sekali, sebanyak 5 rukun. Total 5 rukun. Bererti secara mudah kata, sebelum imam mengangkat kepala daripada rukuk, daripada sujud yang kedua, makmum mestilah sudah pun menghabis surah Al-Fatihah. Itu paling-paling lewat yang boleh. Tetapi apa yang boleh berlaku ialah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia akan kejar imam rukuk, iktidal, apa semua tu. Yang ini yang terkejar-kejarnya tu. Okey, paling lewat maksimum 3 rukun yang panjang atau secara total 5 rukun. Okey, di sini makmum diberi keuzuran, diberi kelonggaran. Kerana apa? Kerana dia tetap kena melakukan sesuatu yang paling penting dalam solat, yang ini membaca surah Al-Fatihah. Okey, ini pilihan pertama. Masih dalam mazhab Syafi'i ya, pilihan pertama. Pilihan kedua, makmum tu tengok aku ni memang tak sempat habis. Ataupun makmum kata, macam mana ni nak kejar-kejar ni susah. Makmum boleh saja ikut rukuk bersama imam, iktidal, sujud apa semua tu. Cuma makmum tidak mengira rakaat itu sebagai sebahagian daripada rakaat solat. Bererti apabila imam telah pun memberi salam, makmum bangun dan solat balik rakaat tersebut yang dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Okey, boleh kan? Boleh kan? Okey, tak apa, saya ulangi. Yang pertama, pilihan pertama ialah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Meskipun imam sudah rukuk, sudah iktidal, sudah turun sujud, makmum tetap membaca surah Al-Fatihah sehingga habis. Kemudian dia rukuk, iktidal, sujud laju sikit untuk mengejar imam. Okey, ini pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau dia rasa macam memang tak sempat, atau dia rasa dah tak fokus nak baca surah Fatihah ni, imam dah gerak apa semua, lalu dia pun boleh terus rukuk dan ikut perbuatan imam. Cuma apabila imam telah selesai solat, memberi salam, makmum ini bangun untuk melaksanakan semula rakaat tersebut dan membaca surah Al-Fatihah secara penuh. Tadi tu dia terus rukuk bersama imam, surah Al-Fatihah tak habis lagi. Okey, ini pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, masih dalam mazhab Syafi'i ya. Pilihan yang ketiga ialah makmum mufaraqah. Maksudnya dia berniat, aku keluar daripada solat jemaah ini, aku solat bersendirian, aku solat solo sebab imam ni laju sangat. Alright? Jadi ada pilihan yang ketiga. Cuma yang ketiga ni, kalau dia yang berada di saf belakang sekali, tak apalah, dia langkah belakang, dia nak solat seorang-seorang. Kalau dia di depan, di tengah ke, tak apa. Dia boleh niat mufarakah, kemudian dia solat seorang-seorang, meskipun dia dalam saf yang depan ke saf kedua, saf ketiga ya. Okey. Bagi makmum yang memilih option pertama atau option kedua, dia tetap mendapat pahala jemaah yang penuh, tak kurang. Sebab itu adalah kesalahan imam yang melaksanakan solat secara laju. Apakah dalilnya? Dalilnya daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 653. Penomboran Fathul Bari, hadis nombor 694. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum. Mereka solat bagi kalian. Maknanya siapa? Para imam ni solat bagi kalian. Fa'in asabu falakum. Maka jika mereka betul, mereka benar, maka bagi kalian pahalanya, pahala solat berjemaah itu. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Namun jika mereka salah, namun jika mereka silap, bagi kalian para makmum tetap pahalanya wa alaihim, dan tanggungjawab kesalahan itu adalah di bahu imam. Okey, jadi katakan imam ni yang laju, kesalahan yang menyebabkan makmum terkejar-kejar berada di atas bahu imam. Jika makmum tadi tu pun terpaksa dah rukuk, kemudian
dah imam bagi salam, dia pula sambung lain rakaat tu, kesukaran apa semua tu, kesalahan berada di bahu imam. Okey. Yang ketiga tu mufarakah, taklah, dia tidak mendapat pahala solat berjamaah. Jadi jika ikut pilihan yang pertama, yang kedua makmum tetap mendapat pahala berjamaah dan solatnya juga tetap sah kerana dia telah membaca surah Al-Fatihah secara penuh, ya. Cuma pilihan kedua tu, bila imam dah bagi salam, dia bangun untuk solat balik rakaat yang dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah secara penuh. Okey, ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Right. Bila kita dengar-dengar tu macam messy sikit kan? Kelabu-kelabi jadi kan? Tu yang ramai ataupun tu yang sebahagian orang menjadikannya sebagai alasan, sebagai sebab, bahkan sebab yang kuat juga untuk tidak mahu pergi ke masjid dan surau sebab imam solat dengan laju. Kena pula di Malaysia ni ataupun di sebahagian tempat, syarat menjadi imam ialah hanyalah orang itu hafal dan sedap bacaan, sedap suara. Hukum fiqh tentang peranan dia sebagai imam tidak pula disemak terlebih dahulu. Padahal dalam mazhab Asy-Syafi'i, ciri-ciri syarat-syarat menjadi imam, syarat pertama sekali hendaklah dia orang yang berilmu sebagai seorang imam. Apakah hukum-hukum, apakah laju perlahan, semua itu syarat pertama. Kedua barulah hafalan dia ataupun kemerduan bacaannya, ya. Tetapi itulah, kita ni mazhab Syafi'i, tak adalah amalkan sangat kan. Jadi kebanyakan tempat imam adalah yang sedap dan merdu bacaan meskipun dia tidak tahu ataupun kurang arif tentang hukum hakam tentang dia sebagai seorang imam, ya. Baik. Macam saya katakan tadi, ini macam patutlah aku nak semayang kat rumah je. Patut mereka nak semayang kat rumah je. Okey, tak apa. Dalam hal ini, sebab itulah kita ini sebenarnya dibolehkan untuk berpegang kepada pandangan yang lain. Tak semestinya kita perlu terikat kepada mazhab Asy-Syafi'i. Dan di sini, kita memang ada pandangan yang lain, iaitu bahawa apabila imam telah rukuk, maka makmum pun ikut rukuk meskipun dia tidak sempat habis membaca surah Al-Fatihah. Kerana apabila solat berjamaah, yang menjadi prioriti, yang menjadi keutamaan ialah mengikuti imam. Okey, makmum tetap baca surah Al-Fatihah, tetapi prioriti ialah mengikuti imam. Sehingga jika imam telah berrukuk dan dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, dia tetap juga rukuk. Apakah dalilnya? Dalilnya hadis sahih Bukhari dan Muslim. Di sini saya baca daripada lafaz sahih Muslim, hadis nombor 625. Jika ikut penomboran syarah sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 414. Okey, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya imam itu adalah untuk diikuti. Sesungguhnya sesungguhnya imam itu tidak lain adalah untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kamu berbeza, janganlah kamu berselisih dengannya. Bukan berselisih ni maknanya jangan kamu buat perbuatan yang lain. Baginda kemudian sambung lagi, fa iza kabbara fakubbiru, maka apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa iza raka'a farka'u, wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, wa iza sajada fasjudu. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah. Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Dan apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, maka sebutlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah. Okey, berdasarkan hadis ini, mengikut mazhab yang lain, mengikut pandangan yang lain, ketika solat berjemaah, makmum bagi rakaat yasir, tetap baca surah Al-Fatihah. Cuma apabila imam sudah rukuk, baik kepada rakaat yang jahar maupun rakaat yang sir, makmum tetap juga rukuk. Walaupun surah Al-Fatihah tidak sempat habis lagi. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, sabda Nabi ialah apabila imam rukuk, maka rukuklah. Di permulaan hadis,
Nabi sebut apa? Innamal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu tidak lain tidak bukan adalah untuk diikuti. Fala tahtalifu alaihi. Maka janganlah kamu menyelisihinya. Janganlah kamu tetap duk baca, tetap berdiri membaca surah Al-Fatihah sementara imam telah rukuk. Okey? Jadi ini pandangan yang kedua. Dan antara dua pandangan ini, saya secara peribadi memilih pandangan yang kedua kerana ia lebih mudah dan lebih memberi ketenangan. Sebab pandangan yang pertama tadi, ia pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, cumanya macam boleh diberi keuzuran untuk tinggal ataupun untuk lewat sehingga 5 rukun atau sehingga 3 rukun yang panjang. Dia tak ada dalil sebenarnya tu. Okey, tapi diberi keuzuran kerana imam tu laju atau kerana mungkin makmum pula yang perlahan. Okey. Pandangan yang kedua semua tu, dan ini memang menyebabkan sebahagian makmum merasa berat, merasa terganggu, merasa tak dapat nak khusyuk. Imam dah rukuk, aku belum apa ni, baca surah Fatihah pun jadi laju apa semua. Baca laju tapi amin tu panjang pula kan. Padahal kalau dah lambat amin tak payah sebut pun. Okey. Jadi pandangan yang kedua adalah pandangan yang bagi saya lebih menenangkan dan lebih memudahkan untuk diri saya sendiri. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan dia. Saya baca, memang ada, saya telah sampaikan, memang ada dua pandangan. Bahkan dalam kajian saya, ada satu kaul juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Meskipun bukan kaul yang masyhur. Yang masyhur seperti yang saya bacakan tadi, pandangan yang pertama. Tentang pandangan kedua ni, ada juga satu kaul dalam mazhab Asy-Syafi'i di mana makmum ikut rukuk bersama dengan imam. Okey, ini bukan pandangan yang masyhur tapi satu kaul juga. Link saya bagi di bahagian description. Okey. Jadi itulah penjelasan saya tentang makmum tak sempat baca surah Al-Fatihah tetapi imam sudah pun rukuk. Apakah yang patut dilakukan, ya? Baik, sebelum berakhir sedikit kesimpulan. Dia memang mungkin mengelirukan sikit, tak apa, sebagai kesimpulan, poin-poin penting. Membaca surah Al-Fatihah wajib dan merupakan syarat sah solat. Ia sesuatu yang disepakati oleh semua mazhab, oleh semua tokoh. Pengecualian hanyalah untuk orang yang baru memeluk Islam di mana dia masih dalam rangka untuk mempelajari surah Al-Fatihah. Pergerakan dia dah tahu nak baca tu, masih dalam proses belajar, maka dia membaca sekadar apa yang dia tahu. Kemudiannya untuk solat berjemaah, terlebih dahulu dibezakan antara rakaat yang jahar dan rakaat yang sir. Bagi rakaat yang sir, makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Sempat habis ke tak, kita bincang kemudian. Bagi rakaat yang jahar, bagi rakaat yang imam membaca surah Al-Fatihah dan surah selepas Al-Fatihah secara kuat, ada dua pandangan di kalangan para ilmuwan. Pandangan pertama dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Dah habis surah Fatihah, baru dia diam dengar bacaan imam. Okey. Pandangan yang kedua ialah makmum diam mendengar surah yang dibacakan oleh imam. Makmum tak perlu, bahkan makmum dilarang untuk membaca surah Al-Fatihah berdasarkan ayat 204 surah Al-A'raf. Okey. Bagi sekarang ni nak baca surah Al-Fatihah tetapi imam sudah pun rukuk. Sekali lagi dibahagikan kepada dua suasana, dua keadaan makmum. Bagi makmum yang baru saja nak join solat, jadi kita sebut apa? Makmum masbuk. Dan imam sudah pun membaca surah Al-Fatihah. Dan tempoh the window, ruang waktu tu imam sudah membaca surah Fatihah sehinggalah imam sudah pun rukuk. Maka makmum yang baru join, makmum masbuk tersebut, dia membaca surah Al-Fatihah sebagaimana setakat mana yang sempat, kemudian dia rukuk. Atau jika dia tak sempat baca langsung pun, dia tengok, dia sampai-sampai imam rukuk, dia pun terus takbir dan rukuk, maka dia mendapat rakaat meskipun dia tidak membaca surah Al-Fatihah walau satu huruf. Dan inilah pandangan ahli ilmu daripada kalangan generasi salafus soleh sebagaimana yang saya bacakan tadi daripada Sunan At-Tirmizi. Okey. Keadaan yang kedua pula bahawa makmum sempat memulakan rakaat bersama dengan imam.
Maknanya imam bangun atau imam takbir, dia pun sempat takbir. Lalu dia sempat memulakan membaca surah Al-Fatihah bersama dengan imam. Tengok-tengok imam dah rukuk. Apa nak buat? Okey, pandangan pertama dalam mazhab yang masyhur. Okey, dalam mazhab Asy-Syafi'i, pandangan yang masyhur ialah makmum tetap membaca surah Al-Fatihah dan dia diberi keuzuran untuk lewat daripada mengikuti imam paling lama 5 rukun atau paling lama 3 rukun yang panjang. Atau pilihan yang kedua, makmum pun terus rukuk ikut imam, cuma dia tidak mendapat rakaat tersebut. Bererti apabila imam memberi salam, makmum bangun dan melaksanakan semula rakaat di mana dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah itu. Ataupun pilihan ketiga, makmum tukar niat untuk mufaraqah dan dia solat secara bersendirian meskipun dia dekat tengah-tengah saf apa gitu. Jadi ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalil mereka apa? Tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Okey, kalau imam dah rukuk pun tetap wajib juga membaca surah Al-Fatihah. Alright, pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ialah ketika solat jemaah, okey, yang menjadi prioriti ialah makmum mengikuti imam. Jadi makmum tetap wajib baca surah Al-Fatihah, yang ini bagi rakaat yang sir. Rakaat yang jahar macam saya kata tadi ada khilaf. Cuma apabila imam sudah pun rukuk, maka makmum tetap juga rukuk meskipun dia tidak sempat menghabiskan surah Al-Fatihah. Lalu macam mana ni? Macam mana ni? Itu kesalahan itu, kekurangan itu menjadi tanggungan imam. Berdasarkan hadis Nabi SAW mereka solat untuk kalian. Yang ini mereka ini imam solat untuk kalian. Jika imam itu betul, maka bagi kalian pahala. Jika imam itu salah, bagi kalian para makmum tetap mendapat pahala, solat tetap sah. Kesalahan itu berada di atas bahu, berada di atas tanggungjawab imam. Okey, bererti makmum tetap mengikuti imam dan solatnya adalah sah. Ini adalah pandangan kedua. Dan saya sendiri memilih pandangan yang kedua meskipun ia bukan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan kepada pilihan masing-masing. Cuma macam saya kata, pandangan pertama tu macam sedikit messy, terkejar-kejar, dan itulah yang menyebabkan sebahagian orang merasa tidak selesa untuk solat berjemaah di masjid atau surau, lalu mereka enggan pergi ke sana. Sebenarnya ada pandangan yang kedua, iaitu dia ikut saja imam, apa-apa kekurangan ia menjadi tanggungjawab imam itu sendiri. Baik, jadi ini yang saya nak jelaskan. Cuma beberapa poin penting di sini kita dapat lihat keluasan fiqh Islam. Okay, keluasan fiqh Islam. Jadi sangatlah dianjurkan kepada para ustaz, para ustazah bila bincang hukum fiqh, ceritalah sekali mazhab lain supaya kita ni dapat tahu apa options yang ada, dan inilah sebenarnya cara yang lebih, kita kata, realistik untuk mencapai perpaduan umat. Kadang-kadang mereka ni bagi alasan, kononnya jangan sampai pandangan lain, nanti umat jadi keliru, nanti umat jadi berpecah apa semua. Padahal apabila mereka hanya menyampaikan satu pandangan, kemudian mendiamkan pandangan lain, lalu orang yang dengar tu, dia kaji-kaji, dia dengar apa, dia dengar pandangan lain, dia yang jadi keliru. Padahal kalau awal-awal lagi, ustaz-ustazah tu telah pun menyampaikan 2-3 pandangan yang ada dalam hal ini, itu adalah lebih baik. Kan? Kemudian yang pentingnya, walaupun pandangan lain, yang penting ada dalil juga. Jangan bagi pandangan lain yang tak ada dalil. Jangan bagi pandangan lain yang dalil salah guna. Sebagaimana sebelum ini saya sampaikan video tentang kesalahan orang yang menyembah kubur ataupun berdoa kepada si mati kan. Jadi ustaz yang menulis artikel tu, walaupun artikel tu pun keluar dalam utusan Malaysia, dia bawa dalil. Dalilnya tu betul, tetapi penggunaan dalil dari sudut dilalahnya yang salah. Okay? Dan satu option lain yang ada bagi makmum ialah dah habis solat tu, bolehlah tegur kepada imam. Tuan imam, boleh tak minta baca perlahan sikit? Okay? Imam sepatutnya tahu. Tapi kalau imam tak tahu, boleh saja kita menegurnya supaya memberi ruang masa yang lebih kepada makmum untuk melaksanakan solat mereka dengan penuh ketenangan, kekhusyukan, dan dapat juga membaca surah Al-Fatihah secara penuh. Ya? Baik. Sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.